Kalau kita lihat keseluruhan kes kematian kita ialah 1.58%. Dibandingkan negara yang lain, puratanya dalam lingkungan ada yang dilaporkan 5.6% ataupun ada negara yang 4.6%. Jadi di negara kita nampak dia kadar kematian kita adalah rendah. Ini menunjukkan perkhidmatan perubatan yang diberikan, contohnya di ward ataupun di ICU adalah dalam tahap yang baik dan juga yang memuaskan. Jadi pakar-pakar kita, contohnya pakar-pakar kita intensivis ataupun pakar-pakar BIUS dapat merawat sakit dengan sebaik mungkin. Jadi saya ingin ucapkan tahniah kepada pakar-pakar kita yang berikan rawatan yang mantap dan juga berkesan kepada semua pesakit-pesakit kita yang dimasukkan ke ICU dan juga ke ward. Dan apabila kita lihat sekarang ni, 88% daripada pesakit-pesakit COVID adalah mereka yang positif tetapi bergejala ringan ataupun tiada gejala. Tetapi Kementerian Kesihatan kita asingkan mereka dan tempoh masa memakan dalam 10 hingga 14 hari. Dan kita akan mengulang ujian COVID ni, ujian untuk COVID. Mereka mesti ada negatif COVID untuk tempoh lebih pada 24 jam sebelum kita boleh discharge pesakit tersebut daripada hospital. Ya, persoalannya sama ada kita perlu kelonggaran dalam melaksanakan PKP. Dan sekarang ni kita tengah melihat kepada data-data kita. Jadi bukan hanya kita rekodkan kes-kes pada peringkat negeri tetapi juga peringkat daerah dan juga peringkat mukim. Jadi kita kena pasti kes-kes yang tempat yang hijau ataupun jingga ataupun yang merah. Tapi selama ini kita menggunakan kaedah kumulatif, berarti daripada kes pertama hingga sekarang kita masukkan dalam negeri masing-masing ataupun daerah masing-masing. Jadi kalau kita menggunakan kaedah kumulatif, semua akan jadi merah satu masa. Sekarang ni, jadi apa yang kita laksanakan, kita mengambil tempoh 2 minggu. Kalau 2 minggu tak ada kes baru di kawasan tersebut, iaitu di negeri, daerah ataupun mukim. Sekarang ini kita lihat pada mukim. Jadi mungkin kita akan dapat satu gambaran yang lebih tepat kawasan tersebut sama ada hijau ataupun merah. Jadi kita tengah laksanakan kajian juga taburan kes-kes yang hijau, merah ataupun jingga di peringkat mukim. Jadi kajian telah dilaksanakan dan mungkin kita akan lihat. Tetapi balik pada soalan tadi, sama ada kita akan memberi kelonggaran dalam MCO. Dan kalau kita lihat dari ramalan JP Morgan, WHO dan juga Malaysian Institute of Economic Research mengatakan dalam tempoh seminggu lagi kita mungkin akan mendapat kes yang mendadak. Jadi petang ni pukul 6 saya akan adakan satu mesyuarat melihat kembali kes-kes kita dan juga statistik-statistik yang ada, sama ada modeling kita menggunakan pelbagai kaedah modeling untuk kita pastikan sama ada boleh atau tidak kita memberi satu gambaran dalam tempoh seminggu ataupun 2 minggu. Dan kita akan beri nasihat pada Perdana Menteri dan juga ahli kabinet mengenai tindakan-tindakan yang sewajarnya. Jadi kalau kita lihat setakat ni graf tu sebagaimana saya kata, kita masih dalam perjuangan. Jadi perjuangan kita belum selesai tetapi kita belum menang dan juga kita belum kalah. Dan apa yang harus kita laksanakan ialah memantapkan dari segi tindakan kita, tindakan kesihatan awam dan juga kita mantapkan perkhidmatan kita di hospital, contohnya di ward untuk penyakit pesakit COVID dan juga di ICU. Jadi kita tengah memantapkan semua hospital. Dalam hospital kita, hospital saringan ada 71 hospital saringan dan kita ada 40 buah hospital yang boleh merawat pesakit-pesakit COVID. Dan kita ada 7 buah hospital yang hanya merawat pesakit-pesakit COVID saja. Jadi kita walaupun ada kekangan di Kementerian Kesihatan sebelum lagi pandemik COVID ni, hospital kita telah pun sesak. Tetapi dengan perancangan yang baik, kita dapat mengosongkan hospital kita dan kita dapat membina 7
hospital COVID. Dan juga dalam tempoh 3-4 hari kita dapat membina satu hospital iaitu di MAIPS, iaitu hospital digunakan untuk pesakit COVID dalam tempoh terdekat. Dalam hospital tersebut adalah hospital sementara, kita ada 600 katil. Ini satu rekod kejayaan kita bersama. Sekarang ni dalam yang menerima darah mungkin ada yang tampil ke depan untuk menerima darah, tapi jadi kita menggalakkan mereka, tetapi sebelum mereka dapat menerima darah, mereka kena melalui proses saringan yang diulangi, iaitu contohnya saringan COVID, saringan penyakit berjangkit. Jadi kita kena laksanakan dan juga kita kena ada kaunseling kepada pesakit tersebut. Dan kalau pesakit tersebut setuju, baru kita rujuk kepada Pusat Darah Negara dan untuk mereka mendermakan darah. Dan yang darah ada dua komponen, darah merah dengan plasma. Yang kita perlukan ialah plasma. Dan mereka boleh tampil ke depan untuk menderma dan kita menggalakkan. Jadi dari segi angka dia, saya tak ada angka dia sekarang sebab proses ini masih berjalan. Dan kita harapkan mereka menderma darah iaitu plasma dan darah merah kita pulangkan kepada pesakit tersebut. Jadi dia tak ada rasa kekurangan darah. Setiap 2 minggu contohnya dia datang derma plasma tapi darah merah kita pulangkan. Jadi itu salah satu cara kita untuk membuat pendidikan. Dari segi kita juga hantar darah plasma tu ke IMR untuk menjalankan pendidikan dan sebagainya. Jadi itu proses yang selalu kita jalankan. Dan memang betul kata dalam 88% daripada pesakit yang datang ke hospital positif tetapi mereka tak ada gejala ataupun gejala ringan. Tetapi apa yang pasti ya kita tak dapat tentukan siapa di antara mereka tu akan menjadi lebih teruk ke kategori 4 dan 5. Dalam jangkitan COVID-19 ni ada 2 peringkat. Peringkat pertama ialah peringkat jangkitan. Berarti dia dapat infection and then they can do a spreader. Peringkat kedua ialah peringkat radang iaitu peringkat inflamasi. Jadi peringkat inflamasi ini yang menyebabkan saluran pernafasan bawahan akan tersumbat dan juga reaksi-reaksi inflamasi berlaku. Dan ini yang membahaya bila mereka ada inflamasi di radang, di paru-paru dan sebagainya, jadi dia tak dapat bernafas. Jadi kita perlu untuk memberi bantuan pernafasan kepada mereka. Jadi kita tak tahu siapa yang akan mendapat radang yang teruk contohnya. Jadi kita kena lihat dan kita kena pantau di hospital. Kalau mereka semakin teruk, kita akan pergi rawatan kepada mereka. Dan kita dapati kalau kita mula ubat yang selalu telah banyak dibincangkan ialah ubat hydrochloroquine di peringkat awal, kita dapat mengelakkan mereka daripada menjadi kategori 4 dan 5. Jadi itu salah satu rawatan yang kita ada dan kajian saintifik sekarang ni bersama dengan WHO dalam proses untuk kita jalankan. Dan walau bagaimanapun sebelum kajian tu kita menggunakan obat-obat ni secara off-label. Off-label maksud dia kita tidak recommend untuk ataupun tidak dikhaskan untuk rawatan COVID, tetapi kita guna off-label use untuk penyakit COVID.